Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Maka sesungguhnya dan sesungguhnya inilah jalanku, Islam, jalan yang lurus. Ikutlah jalan ini, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Nanti kamu akan berporak-poranda bercabai daripada jalan yang betul itu. Begitulah Allah berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa. Yang berhormat pengurusi tetap Sahibus Samaha Datuk Mursyam, Ashabul Fadilah, Alim Majlis Syura Ulama, yang berhormat Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ketua Dewan Ulama Muslimat Pemuda Dewan Himpunan, semua JKP Pusat, semua perusahaan negeri, semua perwakilan, para tetamu yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ayat yang dibaca tadi sangat penting supaya kita terus di atas as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Menjadi doa tiap-tiap rakaat sembahyang. Banyak ayat-ayat Quran menafsirkan ayat ini, termasuk hadis-hadis Nabi SAW. Bukan sahaja para ulama. Yang paling tinggi dalam ilmu tafsir, tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Hadis menafsirkan Quran. Bukan saja sabda, termasuklah praktikal dan amalan. Tak perlu saya ulang, acak kali sudah disebut. Sama ada jalan yang lurus itu dan cabaran-cabarannya yang banyak. Seterusnya saya ucap tahniah kepada pemimpin-pemimpin yang baru dipilih dalam muktamar. Mengucapkan syabas mereka yang tak dipilih, walaupun tak ramai, sangat bermakna. Mereka terus berada dalam muktamar, tak tinggal muktamar. Tentu lepas ni tak tubuh parti lain macam dulu. Menandakan istiqamah kita. Menunjukkan PAS bukan parti hotel, parti tumpangan untuk menumpang. Oleh kerana cabarannya banyak, mereka yang tak menumpang, yang nak menumpang agak berkurangan. Tak adalah, insya-Allah. Bukan mereka yang datang bersama dengan kita,
sangat-sangat dialukan. Sama ada golongan muda yang diperkecilkan. Quran menyebut sejak zaman Nabi, golongan muda ini yang ramai jadi pengikut Nabi. Mereka disebut oleh penentang Nabi masa itu, hum aradhiluna badiyar ra'i. Mereka orang yang hina, yang bodoh, dianggap bodoh. Mereka inilah yang melangsungkan perjuangan selepas Nabi wafat. Mereka sangat penting. Dialu-alukan juga tokoh-tokoh besar yang pernah jadi parti lawan kita, yang menyertai kita. Sangat bermakna. Nabi menyebut khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqahu. Mereka yang terpilih, yang bijak ketokohannya di zaman jahiliyah, kalau bersama Islam tetap menjadi orang yang bermakna kepada perjuangan Islam. Bila mereka memahami perjuangan itu dilaksanakan oleh Nabi SAW, tokoh-tokoh besar yang menentang Islam di peringkat Makkiyah akhirnya bersama dengan Islam. Kita sekarang taklah sampai jahiliyah Mekah itu. Tokoh-tokoh yang terdiri daripada orang-orang Islam yang berpecah dengan kita. Bukannya jahiliyah. Cuma salah pendapat. Maka keadaannya lebih mudah. Kita wajib meletakkan tokoh-tokoh ini di tempat yang sewajarnya, insya-Allah. Perbahasan ucapan dasar bertujuan muhasabah, meneguhkan parti Islam ini supaya beristiqamah. Ada yang mengkritik tajam, ini ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, kita wajib menerima. Ada yang memuji, melambung-lambung. Nabi bersabda bila orang memuji, Allahumma ighfirli fima yaqulun wala tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yaqulun. Riwayat At-Tirmizi. Wahai Tuhan, ampunlah aku kalau orang puji aku melebihi sangat. Wahai Tuhan, jadikan aku lebih baik dari apa yang dipuji itu. Kalau tak betul, biar dia sungguh ambil puji itu. Kadang-kadang dia puji lebih sangat, minta jadi lebih pada itu lagi. Ini doa Nabi. Kita melihat ucapan dasar yang betul-betul memuhasabah parti supaya kepimpinan dan parti beristiqamah, tidak tergelincir daripada dasar perjuangan dan sampai ke hala tuju yang diridai oleh Allah SWT. Terus berjuang selaju-laju wala nantu'an, tanpa membantah, teguh beristiqamah ke hala tuju, membuju lalu melentang patah. Tema ucapan dasar kita adil, prihatin dan berkebajikan. Tujuannya untuk mengisi kemenangan. Setelah kita mencapai kemenangan di 4 negeri, menjadi parti yang paling banyak di peringkat parlimen, yang boleh bersama memerintah bila-bila masa saja, insya-Allah. Tema ini bukan sekadar slogan untuk diucap, tetapi untuk dilaksanakan. Jadangkan supaya tema ini menjadi tema kepada 4 buah negeri yang diperintah oleh PAS, insya-Allah. Tujuannya untuk menegakkan syiar Islam secara amali dan praktikal, bukan retorik, kosmetik, hiasan-hiasan saja. Allah SWT menunjukkan dalam firman-Nya bagaimana menegakkan syiar Islam itu. Firman Allah Ta'ala,
alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Suratul Hajj. Mereka yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah di atas muka bumi. Mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh pada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Mendirikan sembahyang tidak disebut mendirikan masjid. Bukan mendirikan bangunan, mengamalkan sembahyang itu. Bila mendirikan sembahyang, dengan sendiri mendirikan masjid. Kalau orang rajin-rajin bersembahyang, kalau kerajaan tempat masjid pun mereka buat sendiri. Mereka derma ramai-ramai. Apa guna kalau buat masjid tak sembahyang? Sekolah syiar, lambang kemegahan sahaja untuk pelancong. Menunaikan zakat, konsep ekonomi yang adil. Ibadat kepada orang Islam, cukai kepada orang bukan Islam. Diambil daripada mereka yang berada, dibelanjakan kepada perkara yang patut dengan adil dan baik. Amar ma'ruf, berkebajikan dalam segala aspek, mencegah kemungkaran. Kehebatan undang-undang yang mencegah kemungkaran itu dan berwawasan akhirat. Adil menjadi kewajipan menegakkan keseluruhan konsep tersebut. Tadi Dewan Himpunan sudah menyelami makna adil ini. Adil, maha adil sifat. Salah satu al-asma'ul husna, nama-nama yang indah bagi Allah. Adil sifat yang wajib bagi Allah. Allah mewajibkan adil kepada hamba-hambanya yang beriman. Mengharamkan zalim itu pada dirinya dan mengharamkan zalim kepada hamba-hambanya yang beriman. Adil mata rantai pertama yang penting, diikuti oleh prihatin dan berkebajikan. Dengan sendirinya berlangsung prihatin dan kebajikan itu. Yang penting ialah adil itu ditegakkan. Islam mendidik penganutnya sepenuh adil. Saya masih ingat disebut dalam kitab Jawi, kitab Musalli, karangan Syekh Daud Petani, yang dibaca oleh Tok Guru Dr. Lebai kita di masjid, surau, balasah, pondok-pondok. Mungkin mereka tak perasan di akhir kitab Musalli itu ada bab politik, bab pemerintahan negara. Akhir kitab Musalli. Tetapi oleh kerana tak faham politik, baca saja-saja, tak faham. Dalam bahagian akhir itu disebut satu kisah. Kisah Raja Parsi bernama Anushirwan. Seorang raja yang adil. Di masa remajanya, ayahandanya menghantar mengaji pada seorang guru. Tiba-tiba guru yang mengajar ini pukul dia. Dalam keadaan dia tidak buat salah apa-apa. Dia tak buat salah, dipukulnya guru pukul dia. Kalau sekarang ni kalau pukul cikgu, pukul murid, buat dipopulis lah. Ini bahlul, ini pendidikan barat. Cara barat, bukan cara Islam. Bila kita suruh anak, guru didik, suruh pada guru lah. Nak bentuk anak kita ni nak ajar guru pula. Apa guna atau antar buat ada rumah sendiri lah. Bila guru silap sikit, guru dan ambil tindakan. Ini satu pendekatan yang salah, bukan cara Islam. Dalam kisah ini, gurunya pukul Anushirwan masa dia mengaji. Bila dia jadi raja, Anushirwan panggil guru dia tu. Macam mana? Saya nak tanya cikgu, mengapa cikgu pukul saya? Saya tak ada salah apa-apa.
Cikgu yang bijak dia menjawab, aku lihat mu ni bijak, cerdik. Aku harap mu jadi raja bila ayah mu mangkat meninggal. Tujuan aku pukul mu ni aku nak rasakan bagaimana kalau kamu dizalimi. Kamu dizalimi. Mu tak buat salah apa-apa, aku pukul. Kamu dizalimi. Bila kamu jadi raja, kamu tak buat zalim pada orang. Ini satu pendidikan yang sangat menarik. Alhamdulillah, kita pernah dirasakan dengan kezaliman-kezaliman yang banyak. Menjadi mangsa kezaliman sepanjang perjuangan kita. Mangsa penindasan, dipinggirkan dan sebagainya. Ini mendidik kita. Bila jadi kita jadi kerajaan, kita jangan buat zalim pada orang. Ini sangat penting. Jangan balas dendam. Ini yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sabar. Kita anggap itu pendidikan dalam perjuangan kita. Jangan jadi macam PS, membawa naratif, menutup-belikkan kezaliman. Tak nampak. Tak nampak dia zalim, padahal dia buat zalim. Merwar-warkan keadilan, tata kelola yang baik dan sebagainya. Di sana Allah Ta'ala menerangkan bagaimana keadilan itu ditegakkan secara objektif. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist walijmannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu aqrabu lit taqwa. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah. Jangan sebab kamu bermusuh dengan sesuatu kaum, kamu zalim terhadap kaum itu. Berlaku adil. Allah kerana adil itu lebih hampir pada takwa. Kita mesti buktikan di negeri yang kita perintah. Negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Keadaan ini sangat mencabar. Sangat mencabar. Kerana orang kita ni sangat geram. Orang kita ni lama susah. Saksikan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bila Nabi menang dalam selepas perang Hunain, mengalahkan Hawazin dan Saqif, banyak harta rampasan, ratusan ribu ekor unta, kambing beri-beri ditawan. Itu harta zaman dulu. Nabi membahagi-bahagikan rampasan ini kepada al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, termasuklah kepada orang bukan Islam yang hendak dijinakkan. Nabi bagi rampasan ini. Dia beri pada Abu Sufyan 100 ekor unta, Muawiyah 100 ekor unta, ketua kabilah ni 100 ekor unta, ratus-ratus ekor unta. Tiba-tiba habis. Tiba-tiba orang Madinah tak dapat. Lalu mereka merungut sesama mereka sampai hati Rasulullah tak bagi kat kita, habis bagi kepada orang yang baru. Padahal kita telah berjuang dengan Rasulullah dengan penuh pengorbanan sampai hati tak bagi. Lalu Nabi kumpulkan mereka di satu lembah dan menyampaikan ucapan, wahai golongan Ansar, sampai kepadaku tentang pengaduan kalangan kamu tak puas hati kerana aku bagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam untuk menjinakkan mereka. Sebenarnya aku percaya pada kamu, aku yakin pada kamu, keikhlasan kamu, aku lakukan yang begitu. Ketahuilah golongan Ansar, aku bersama kamu berhijrah dari negeri kamu, sentiasa golongan dengan Ansar
bersama dunia dan akhirat. Orang lain balik ke kampung-kampung mereka mengheret unta-unta yang dibagi. Kamu pulang ke Madinah, bawa Rasulullah bersama dengan kamu. Menyebabkan mereka menangis bila mendengar ucapan ini. Terdapat, sudah tentulah negeri yang kita perintah ini tak dapat nak bagi semua. Biasalah bila jadi kerajaan, yang ini minta projek, ini minta benda, ini minta benda. Kita terpaksa melayan semua. Kerana kita nak jadi kerajaan yang adil. Semua rakyat kita. Sama benda yang menyokong kita, yang membangkang kita. Ini kita nak buktikan. Bila ditunjukkan hal ini menyulitkan mereka yang mentadbir dan memerintah. Tidak senang. Banyak cabaran-cabaran yang kita hadapi. Di kalangan kita ni ada orang yang kuat iman, yang lemah iman, ada golongan oportunis, macam-macam jenis. Ini kita tangani. Ini satu cabaran yang sangat besar. InsyaAllah saya akan sebut dalam perkara parti menguasai kerajaan. Saya panjangkan. Kita saksikan sahabat-sahabat kita di Palestin, kumpulan Islam, Hamas, Tanzim Jihad dan Hizbullah. Ini kumpulan Islam. Hamas, Tanzim Jihad dari kalangan Sunni, Hizbullah dari kalangan Syiah. Walaupun mereka berlainan mazhab, tetapi sama-sama pegang dengan rukun Islam, Quran dan hadis. Mereka buktikan bagaimana perintah Allah di dalam Quran. Kerana semua mazhab yang berlaku dalam Islam, perpecahan zaman sahabat dan tabi'in berkait dengan khilafah, menimbulkan mazhab Sunni, Syiah dan Khawarij. Selepas itu mereka bersatu. Kalangan mereka sahabat dan tabi'in, kemudian berlaku perpecahan yang hebat kalangan umat Islam, menyebabkan berpecah belaga antara satu sama lain. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengarang satu kitab yang bernama Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin. Perbezaan kata-kata kalangan orang yang mengaku Islam dan khilaf kalangan mereka yang bersemayang. Semua semayang, tapi khilaf. Berbalah antara satu sama lain. Sunni, Syiah dan Khawarij, kumpulan yang besar. Namun mereka bersama rukun ahli qiblah. Tak dinafikan di sana ada mereka yang tercecer kerana kejahilannya. Ini dalam umat, kerana kelemahan pengetahuannya, kerana terpinggirnya, yang perlu diselesaikan di kalangan umat, bukan menjadi sebab perpecahan. Alhamdulillah, menghadapi cabaran di Palestin, mereka bersatu, kumpulan ini. Mereka berjihad dengan membuktikan perintah Allah Ta'ala. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah orang-orang memerangi kamu pada jalan Allah. Jangan kamu melampaui batas. Allah Ta'ala tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Dihuraikan oleh Nabi SAW, bila berperang tidak boleh membunuh orang tua, tak boleh membunuh kanak-kanak, tak boleh membunuh kaum wanita, tak boleh membunuh padri-padri di rumah-rumah ibadat, sami-sami di rumah ibadat, tak boleh musnahkan rumah ibadat sewenang-wenang. Ini perintah Nabi menafsirkan ayat tersebut tadi. Kita saksikan bagaimana kumpulan-kumpulan ini membuktikan perintah ini. Mereka menyerang sasaran tentera saja, tak menyerang orang awam. Ini yang berlaku. Berbeza dengan Israel, memerangi orang awam, bom tanpa mengira orang tua, kanak-kanak, wanita, termasuk hospital dibom juga, termasuklah juga rumah-rumah ibadat dibom juga. Ini Israel dibantu oleh Amerika. Dengan sebab itu saya mengingatkan supaya kita tak boleh samakan kumpulan dengan Daesh.
Tak boleh sama dengan Daesh. Kumpulan yang melampau yang diwujudkan dalam masyarakat Islam, banyak pihak mendedahkan bahawa ini ciptaan ejen-ejen negara asing untuk melakukan provokasi dalam negeri orang Islam. Kumpulan yang sedang berjihad Palestin sekarang, mereka menunaikan kewajipan yang betul-betul mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang seksama. Apa yang menarik, Israel digabungkan oleh kuasa-kuasa besar, merupakan peristiwa Ahzab yang sama dengan Nabi SAW yang disebut dalam Al-Quran, hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di sana bila Ahzab datang mengepung Madinah, orang beriman diuji dengan sehebat-hebat, digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Bila berlaku Ahzab, menyebabkan masyarakat Madinah berpecah. Yang pertama, golongan beriman yang sungguh-sungguh. Yang kedua, golongan munafik. Yang ketiga, golongan lemah iman dan bodoh. Ini wujud di Madinah, disebut oleh Quran. Yang beriman firman Allah Ta'ala, walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasulah wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaih wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan mereka yang beriman itu ada orang yang iaitulah yang beriman bila melihat tentera Ahzab datang, mereka berkata, inilah janji Allah dan Rasulnya. Tidaklah menambahkan kepada mereka melainkan keimanan yang lebih dan Islam yang lebih kuat. Di kalangan yang beriman itu terdapat orang-orang yang benar janji mereka dengan Allah. Ada yang mati syahid, ada yang menunggu giliran untuk mati bila masa sahaja, dan mereka tidak ubah janji terhadap Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan munafik yang ada di Madinah. Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Bila golongan munafik berkata, dan mereka yang ada penyakit dalam hati mereka berkata, janji Islam akan menang oleh Nabi dan Rasulnya, satu janji untuk menggoda kita. Tak menang Islam sampai bila-bila. Ini penipuan. Lihat, Ahzab sudah datang, masing-masing bertahan dengan parit saja, tak mampu nak lawan. Sampai bila-bila dia tak boleh menang. Ini satu puak. Satu puak lagi ialah kalangan yang lemah iman, kalangan orang Islam yang lemah iman. Disebut oleh Tuhan dalam Quran, firman Allah Ta'ala, yabghunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum. Golongan munafik itu membawa kata-kata fitnah, termasuk kalangan orang Islam ini yang terpengaruh dengan ucapan orang munafik. Satu buat lagi firman Allah Ta'ala, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum, suratul Ahzab. Allah Ta'ala tahu ada kalangan orang Islam yang menghalang untuk menentang musuh. Ini berlaku zaman Nabi, dan berlaku juga peristiwa di Gaza dan Palestin sekarang. Kita menyaksikan di mana kumpulan-kumpulan Islam Palestin bersatu. Sama ada kumpulan Islam termasuk kumpulan sekular. Orang Arab sekular pun bersatu menyokong. Ini menarik. Negara-negara Arab juga kelihatan mula nak bersatu. Termasuk negara-negara umat Islam, hanya segelintir saja. Termasuk negara-negara Amerika Latin juga menyokong Palestin. Ada yang putus hubungan diplomatik dengan Israel, yang halau dari Israel. Ini sangat menarik. Ini berlaku macam zaman Nabi. Kita menyaksikan bagaimana orang Islam bersatu. Syekhul Azhar membuat kenyataan. Ini mewakili Sunni yang terbesar, menyokong Palestin, mengajak umat Islam mendukung perjuangan Palestin sekarang. Yang kedua, Ayatullah Khamenei
Pemimpin Syiah di Iran membuat kenyataan yang sama, menyokong Palestin. Ketiga, Ahmad Khalili, Mufti Oman, mazhab Ibadi Khawarij, menyokong Palestin juga. Terdapat kalangan segelintir orang Islam, ustaz-ustaz, tak tahu ustaz jenis mana lah, tak boleh sokong kerana mereka ni ada Syiah di dalam, ada Khawarij di dalam. Ini golongan yang disebut oleh ayat-ayat tadi. Kita menyaksikan Allah Ta'ala mendedahkan kepada kita. Apa yang berlaku sekarang? Yang pertama, diucap oleh Nabi SAW, La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa wa hum ala dhalik hatta yatiya amrullah. Masih ada kalangan umat aku yang bangkit menegakkan kebenaran Islam secara nyata. Tidak boleh dimerodatkan oleh orang yang menyalahi mereka, tak sokong mereka. Mereka ditipu oleh sedikit kesusahan. Sedikit kesusahan. Kemudian mereka meneruskan perjuangan sehingga datangnya kemenangan dijanji oleh Allah. Sahabatnya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Nabi kata, hum ashab Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Keliling Baitul Maqdis. Penduduk mereka ialah orang Palestin. Keliling Baitul Maqdis ialah Mesir, Jordan, Lebanon, Syria dan lain-lain. Ini aknaf Baitul Maqdis bersama dengan mereka. Kita lihat Nabi melaksanakan tugas perjuangan ini, menerima semua pihak yang menyokong perjuangan dia. Orang Islam yang baik, Islam yang jahat, Islam yang buat maksiat, Islam yang kedara-hara, Islam yang macam, Nabi terima semua. Dalam masa menghadapi musuh, Nabi semua. Termasuklah Nabi menerima pertolongan bukan Islam. Bukan Islam. Bila Nabi nak berhijrah di marhalah Makkiyah, Nabi nak masuk Mekah, Nabi terima pertolongan Mut'im bin Adi yang melindungi Nabi bila nak masuk Mekah. Mut'im ini seorang musyrik. Bila Nabi nak berhijrah ke Madinah, Nabi menggunakan khidmat seorang musyrik Abdullah bin Uraiqid yang bukan Islam, memandu jalan menuju hijrah. Nabi khidmat. Bila Nabi nak pergi ke Hunain berperang, Nabi mengambil senjata yang disimpan oleh Safwan bin Umayyah, seorang pemimpin musyrik. Nabi ambil senjata dia pinjam. Nabi tunjuk mukjizat dia, panggil dia, aku tahu kamu simpan senjata di sini, tempat ni, tempat ni. Padahal tempat rahsia orang tak tahu. Ini mukjizat Nabi. Dia terpaksa buat keluar, dia tanya pinjam ke rampas. Nabi kata pinjam saja. Ini berlaku. Nabi pinjam, termasuklah meminjam senjata Yahudi pergi ke Madinah yang berterlibat Sahifah Madinah. Ini kerana Sunni, ada Syiah, ada Khawarij ni tak boleh sokong perjuangan ni. Ini jenis apa? Ini termasuk dalam kalangan yang Nabi Musa berdoa, Allah maghfir bima fa'ala sufaha'u minna, wahai Tuhan ampunilah kami dengan sebab ada orang-orang yang bodoh kalangan kami. Ini ada ni. Ini sangat mencabar, tapi tak apalah, itu menjadi ujian kepada kita. InsyaAllah kita harapkan Palestin akan mendapat kemenangan. Yang kedua, kita membawa konsep parti menguasai kerajaan. Sebenarnya sudah ada dalam perlembagaan PAS. Pasal 48D disebut perlembagaan PAS menyediakan dan mengemukakan rancangan polisi-polisi dan menentukan sikap serta pendirian perhubungan PAS negeri itu yang sesuai dengan dasar dan tujuan PAS kepada ahli-ahli parti yang menjadi pemutus dalam sesebuah negeri yang dikuasai oleh PAS, dan memilih perjalanan kerajaan selaras dengan kehendak parti. Ini dalam perlembagaan. Untuk melicitkan lagi perjalanan, PAS sudah membuat keputusan menubuhkan jawatan kuasa pemandu.
dianggotai oleh pimpinan Pak Pusat yang ada kebolehan khusus dalam lewat harian, dan dijemput tokoh-tokoh yang kita pilih untuk memandu kerajaan negeri. Yang kedua, Menteri Besar menyertai Dewan Harian. Dewan Harian ini sepatutnya pimpinan utama, iaitulah Presiden, Timbalan, Naib, Ketua Dewan, Bendahari, Ketua Pilihan Raya. Tapi sekarang kita buat keputusan Menteri Besar ni hadir dalam mesyuarat Dewan Harian. Dia kena hadir, tak boleh tak hadir. Kemudian yang ketiga, parti membantu kerajaan. Kita harap parti membantu kerajaan. Jangan jadi pembangkang. Ada orang kata tak sedar, dia jadi kerajaan dah jadi pembangkang juga. Dia orang parti. Di sini peranan cawangan-cawangan. Bukan sahaja menjadi cawangan parti, cawangan membantu kerajaan. Ahli membantu kerajaan. Kalau ada kelemahan-kelemahan, jangan menumpang untuk menjatuhkan kerajaan. Jangan tebuk bahtera. Tak boleh. Tak boleh. Nabi sebut dalam satu hadis, disebut dalam Riyadhus Salihin, Nabi kata, laksana orang yang berkuasa menjalankan tugas kalangan kamu dengan orang yang berada di bawahnya, laksana mereka yang diundi dalam sebuah bahtera. Ada yang berada di atas kapal, yang berada di petak bawah. Tiba-tiba mereka yang berada di petak bawah itu mahukan air dengan cepat. Kalau mereka biarkan mereka mahu air cepat, ada yang mencadangkan tebuk kapal dengan kapal. Tebuk kapal dapat air cepat. Kalau dibiarkan mereka tebuk kapal, kapal tenggelam, semuanya habis. Kalau dihalang mereka yang nak tebuk kapal ni supaya bersabar, akhirnya dapat juga air walaupun makan masa. Kapal tak gelam, semuanya selamat. Jangan ada kalangan ahli-ahli parti yang jadi penebuk kapal. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Tak boleh. Jangan. Kita kena tahan parti kita yang memerintah. Sebarang kelemahan kita tolong. Jangan dedah-dedahkan kelemahan itu. Selesaikan kelemahan itu. Jangan menolong musuh dan lawan kita. Ini sangat penting. Dan ini semua peringkat, khususnya calon-calon muslimah yang menang. Muslimah ni kita tahulah peranan sebagai rakyat sangat terbatas. Dan ada tugas-tugas yang lain besar. Dengan sebab itu, maka cawangan-cawangan di tempat-tempat muslimat menang ni perlu berfungsi memainkan peranan untuk membantu sebagai wakil rakyat. Sangat penting. Begitulah juga kawasan wakil rakyat yang lemah, tak ada kemampuan, kena bantu, kena tolong. Ini peranan untuk menjaga kerajaan yang memerintah. Saya mengharapkan kepimpinan kita menerima apa yang diucap oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, dia nak pilih jadi khalifah, dipilih jadi khalifah. Yang menarik Abu Bakar ni ialah orang yang dapat menenangkan keadaan bila Nabi wafat. Bila para sahabat berkrisih tak tahu nak pilih siapa jadi khalifah, dia menyampaikan ucapan menenangkan keadaan. Ini ketokohan Abu Bakar. Dia berjaya menenangkan keadaan dan mengingatkan sabda Nabi al-a'immatu min Quraisy, pemimpin dipilih dari Quraisy. Quraisy ialah kaum muslim yang mendominasi masyarakat Islam. Oleh kerana masa itu Quraisy mendominasi, maka Quraisy jadi pemimpin. Kalau Malaysia ni dominasinya orang Melayu, Islam. Melayu jadi pemimpin. Kerana mereka dominasi Muslim. Ini siasat syariah, kita kena sedar. Yang menarik, selepas menyampaikan ucapan, Abu Bakar mengatakan, saya mencalonkan Umar dan Abu Ubaidah. Dia tak calon diri dia sendiri. Sekarang orang calon diri dia sendiri. Sekarang ni pelik. Calon dia sendiri. Abu Bakar kata, saya mencalonkan Umar dan Abu Ubaidah. Tiba-tiba Umar dan Abu Ubaidah bangun. Dan semua pimpinan Ansar bangun. Abu Bakar jadi khalifah. Tak boleh nak tolak. Ini lebih hebat pada pemilihan Mursyid Am lagi. Ini berlaku.
Berlaku masa itu. Bila bakal jadi khalifah, dia menyampaikan ucapan yang terkenal. Ucapan dia apa dia? Ini jadi panduan kepada pemimpin kita yang memerintah negeri. Ucapannya, ayuhan nas, inni wallitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'ayinuni wa in asa'tu faqawwimuni. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Al-khayr fikum dha'ifun 'indi hatta akhudha al-haqq minhu. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. ما ترى قوم الجهاد إلا عمهم الله بالذل والفساد. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا أطعت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. Wahai tuan-tuan, saya telah dipilih menjadi pemimpin kamu. Padahal saya bukan orang terbaik. Ada lagi lebih baik pada saya. Mengapa pilih saya? Bila saya telah dipilih, maka kata, kalau saya betul, tolong saya. Kalau saya terpesong, perbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Jangan mengampu saya, cakap benar. Kalau saya betul, saya salah, kata salah. Orang yang kuat kalangan kamu lemah pada saya akan ambil hak yang rampas orang yang lemah. Orang yang lemah kuat pada saya akan kembalikan hak yang dirampas. Jangan tinggalkan perjuangan untuk menegakkan Islam. Jadi kaum yang meninggalkan jihad menegakkan Islam, mereka ditimpa kehinaan. Taat pada saya selagi saya taat kepada Allah. Kalau saya tak taat pada Allah dan Rasul, jangan taat pada saya. Jangan taat mutlak. Ini tidak boleh. Ini siapa yang bakal. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bila dipilih menjadi khalifah, menerima kritik daripada siapa saja. Yang menarik, satu hari dia berjumpa dengan seorang perempuan tua. Ketika bersiar-siar di Madinah bersama dengan beberapa sahabat yang lain, jumpa seorang perempuan tua. Perempuan tua itu kata, wahai Umar, panggil Umar aja. Aku kenalmu di masa kanak-kanak Umar yang masih kecil. Kemudian kamu berada di Suq Nuqat, Pasar Nuqat. Umar yang muda, gagah, perkasa. Sekarang engkau jadi Amirul Mukminin, pemimpin orang. Istaqillah ya Umar. Bertakwa kepada Allah. Umar tu duduk depan perempuan yang dengar cakap-cakap dia. Bila berundur, lalu rakan pengiring kata, duduk layan orang tua ni. Layan orang tua ni. Umar kata, mau kenal tak dia siapa dia? Dialah perempuan yang Allah mendengar pengaduannya di tujuh langit. Sebab turunnya surah Mujadilah. Takut sama Allah alladhi tujadilu zawjaha wa tashtaki ila Allah. Allah Ta'ala telah mendengar rayuan seorang perempuan berkenaan dengan suaminya. Turun wahyu kan pengaduan dia. Ini dia. Kalau Allah dengar cakap dia, aku tak dengar cakap dia. Umar kata, aku akan dengar cakap dia sampai tengah hari, berhenti pergi semayang dia. Aku dengar lagi, kata Sayyidina Umar. Dengar nasihat, walaupun seorang yang dianggap lekeh. Satu hari dia tawaf, dia pergi haji tawaf di Mekah. Dia dengar seorang Badui berdoa dekat Al-Multazam, tempat yang paling mustajab doa. Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Orang Badui berdoa. Badui yang tak tahu ni, bukan Badui yang bijak, Badui Sik bijak. Ni Badui Arab yang betul huruf, bukan Badui mengaji universiti. Dia berdoa dekat Kaabah, wahai Tuhan, jadikan golongan yang kecil yang kecil. Umar dengar, Umar tanya dia, mengapa awak minta doa pelik, minta sikit. Dia kata, wahai mukminin, dengar tak firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadi asy-syakur. Sedikit saja kalangan hamba-Ku orang yang bersyukur. Orang yang syukur sikit, yang sabar ramai. Bila kaya jadi pemimpin, banyak yang tak syukur leka. Ini je, sikit saja. Dan sebab itu saya ulangi mursyid sebut, pemimpin kena rapat dengan ulama yang menasihat dia. Ulama dengan jadi pengampu.
Berlaku zaman Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, khalifah yang terkenal. Zaman Abbasiyah yang membawa tamadun Islam. Kalau kita baca dalam buku bacaan masa sekolah Melayu zaman penjajah dulu, Harun al-Rashid ini seorang khalifah yang bodoh ditipu oleh Abu Nawas. Saya dah baca cerita tu. Dia seorang khalifah yang hebat zaman Abbasiyah. Bila dia pergi haji, dia minta bawa dia mengunjungi ulama-ulama. Diiringi oleh Perdana Menteri dia Yahya bin Khalid al-Barmaki. Cari ulama terkenal di Mekah. Pergi rumah orang alim ni, ketuk-ketuk pintu, siapa Amirul Mukminin. Lalu buka pintu, layan, sambut dengan meriahnya sebab khalifah yang datang. Hidang jamuan begini-begini. Lepas tu Harun Rashid bagi sumbangan, dia terima sumbangan. Tak ada apa-apa, mengalur-alurkan begitu saja je. Pergi rumah ulama yang kedua, begitu juga. Bila pergi rumah Fudail bin Iyad, seorang alim sufi yang terkenal, juga alim fiqh, bukan sufi saja. Bila pergi rumah Fudail bin Iyad, dia beritahu siapa datang. Ini Amir Mu'minin Harun al-Rashid. Dia terus padamkan pelita rumah dia. Dia padamkan pelita. Bila khalifah datang, Harun al-Rashid pun masuk dalam rumah, gagal. Cari, pegang dia. Oh, alangkah lembutnya tangan ini. Dimemangi tangan ni jadi ahli neraka. Kerana lembut sangat. Kemudian dia nasihat, wahai Harun, bertakwa kepada Allah. Lakukan keadilan. Jangan terpengaruh dengan pengampu. Pengampu dia kamu masuk neraka. Orang keliling kamu. Lalu Perdana Menteri kata, janganlah banyak sangat kata khalifah ni. Fudail kata, orang macam ni lah yang merosakkan khalifah. Ini berlaku Fudail bin Iyad. Kemudian lepas tu khalifah nak bagi sumbangan kepada dia. Dia kata, saya dah ada duit, beri pada orang lain yang memerlukan. Harun Rashid keluar. Dia kata, inilah yang aku nak cari ulama yang dapat menasihat aku. Ini penting. Nasihat dan berani sangat penting. Seterusnya, dalam menegakkan keadilan, kita menghadapi satu cabaran yang hebat. Kezaliman yang mencabar undang-undang syariat. Syariat yang telah dilemahkan di zaman penjajah. Penjajah dah lemahkan hukum syariat, lembahkan pejabat agama, lembahkan elit mahkamah syariat. Tiba-tiba menjadi sasaran untuk dicabar. Ini sangat bahaya, menguji kita semua, menguji umat Islam. Syariat Allah tidak boleh dicabar kerana punya immunity, kekebalan. Ini firman Allah Ta'ala, wa ma kana mu'minun wala mu'minah idza qada al-amru wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman, seorang perempuan yang beriman disebut lelaki dan perempuan serta perinci. Bila Allah dan Rasul memutuskan sesuatu perkara lalu dia membuat pilihan yang lain, tak boleh sekali-kali. Bila sudah ada nas Quran dan hadis, ijtihad ulama boleh dibahas. Ini cabar mahkamah syariah secara dasar. Ini sangat bahaya. Mencabar Allah, mencabar Rasul, mencabar raja-raja yang menjadi ketua agama. Sedar kerana ni mencabar umat Islam. Kalau di masa dulu kita saksikan hakim termasyhur, ilmuwan yang tersuhur melayani perkara ini dengan bijaksana, Profesor Ahmad Ibrahim almarhum sebagai contoh, ilmuwan dapat menjadi satu peruntukan bagaimana nak memperasakan syariat. Profesor almarhum Tun Saleh Abbas, almarhum Tun Hasim Yuksani, almarhum Harun Hashim dan Tun Fairuk yang masih ada. Bila datang kes yang mencabar syariat, mereka melakukan kebijaksanaan. Ini bukan urusan mahkamah sivil. Mahkamah sivil tak boleh hukum. Ini
bidang mahkamah syariah, lalu dia tarik diri, pindah ke mahkamah syariah. Ini kebijaksanaan yang dia lakukan. Tetapi sekarang ini cabar undang-undang syariat. Ini mencabar umat Islam, mencabar Allah Tuhan kita, mencabar Nabi kita, mencabar umat Islam, orang Melayu Islam. Ini tak boleh dibiarkan. Kita wajib bangkit menentang usaha-usaha yang menyerang syariat ini, yang lebih besar daripada peristiwa Natra, lebih besar daripada peristiwa Aisyah dan satu Rom yang terkenal. Kalau satu Rom, Aisyah kita kira hampir 4 juta orang turun jalan raya. Ini pernah berlaku. Nah, sebab itu kita tak boleh biarkan. Inilah 3R yang sebenar, tidak boleh dicabar. 3R yang sebenar tak boleh dicabar. Bukan 3R ni menasihati raja-raja, menasihati kerajaan, menasihati orang Melayu kaum dia. Ini bukan 3R. 3R ni mencabar Islam, mencabar Allah, mencabar Islam, mencabar raja-raja, mencabar. Ini 3R yang sebenar. Saya cabar kerajaan PS ni supaya berani bertindak. Ini 3R yang sebenarnya. Kalau tidak, penakut. Penakut. Kita beri ingatan. Kita tidak akan biar perkara yang berlalu dengan percuma. Ini peringatan kita. Kita biarkan. Bagaimana nak bertindak? Tunggu dan lihat. Dan seterusnya, kita mesti mempunyai persediaan sekadar kemampuan kita untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. Firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Allah Ta'ala memerintah kita menyediakan kekuatan sekadar kemampuan. Kemampuan kita setahap mana dengan ikhlas. Bukan mesti sama dengan musuh. Allah Ta'ala maha mengetahui harta kita tak sama dengan harta lawan kita, musuh kita. Allah Ta'ala tahu alat kita tak sama dengan mereka. Allah Ta'ala tahu jumlah kita tak sama dengan mereka. Tetapi kalau kita buat persediaan sekadar kemampuan yang ada pada kita, selepas itu pertolongan Allah yang menentukan kemenangan kepada kita. Zaman Nabi dahulu pernah, bila Nabi menganjurkan derma pada perang Tabuk yang terkenal, orang kaya beri sebanyak-banyaknya, ada orang miskin beri seraup buah tamar, segenggang buah tamar. Puak munafik memerlikan dengan segenggang buah tamar nak jatuhkan kuasa besar. Segenggang buah tamar saja Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Alladzina yamizul al-mutawwi'in, orang yang melekeh-lekehkan orang yang beri sumbangan yang kecil. Allah Ta'ala beri pahala yang besar kepada mereka. Semangat, tenaga, jiwa raga mengikut kemampuan masing-masing. Jangan sembunyikan kemampuan kita. Kemudian uslub polisi dan dakwah yang bijak. Ada uslub al-hikmah. Yu'til hikmatan man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Ta'ala beri kebijaksanaan pada siapa yang dikehendaki. Barang siapa diberi kebijaksanaan, dia beri kebaikan yang paling besar, yang paling baik sekali. Gunakan kebijaksanaan, uslub politik dan dakwah kita. Nabi sebut al-hikmatu dhallatul mu'min. Kebijaksanaan barang cecek punya orang Islam, ambil daripada apa sahaja caranya yang halal, yang baik, media dan sebagainya. Khasibin nas ala qadri uqudihim. Bercakap dengan orang mengikut kadar akal mereka, mengikut keadaan situasi di keadaan setempat. Saya nak ingatkan ulama-ulama kita yang mengajar, pendakwah-pendakwah kita yang berdakwah, kena beza antara khutbah jemaat dengan kuliah. Tak sama dengan ceramah politik. Ada setengah ulama kita, kena sebutlah, pendakwah kita khutbah jemaat sama dengan kempen pilihan raya, kempen politik. Yang ada depan kita macam-macam. Ini merosakkan perjalanan parti kita. Keadaan baik-baik. Cakap dengan orang mengikut kadar kemampuan dia.
Yang ada depan kita ni bukan orang yang faham aja kita. Yang faham, yang tak faham, yang jahil merokap pun ada. Jahil merokap ni yang tak tahu dia jahil, berasa dia pandai. Ini bahaya. Dan sebab itu mesti uslub politik dan dakwah yang bijak. Nak panggil penceramah pun kena pandai lah. Dia panggil ceramah tu nak suruh kata orang dekat rumah kita. Ini satu hal. Dia panggil penceramah yang keras-keras, tujuannya apa? Nak jawab dekat rumah dia tu, dia nak marah sangat. Yang bawah ni dia boleh dengar ceramah semangat takbir kuat-kuat. Kadang-kadang takbir tak tahu tempat tak takbir juga. Ini faham, kena ada uslub, kita faham. InsyaAllah kalau kita jalani hal lain dengan cara yang baik, InsyaAllah perjalanan parti kita akan beristiqamah sampai ke hala tujuannya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menjalani muktamar ini dengan sebaik-baiknya. Semua yang membantu, yang menolong sehingga muktamar kita selesai, yang hadir sehingga tamat muktamar dengan penuh meriah. Sangat menarik, bukan macam muktamar dulu. Bila akhir-akhir ini banyak dah yang balik. Ini penuh dewan kita nampak ini sangat menarik. Dan saya hadiahkan dengan pantun, pengurusi tak perlu jawab. Persidangan berlaku menempuh sejarah. Selamat pulang dengan selamat. Sedia berhimpun bila kita bersidang sehingga tamat. Persidangan berlaku menempuh sejarah. Selamat pulang dengan selamat. Sedia berhimpun bila dikrah. Takbir. Sekian. Siruanglah barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahilhamd.